Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube saya. Jadi mungkin bagi setengah anda yang mungkin pernah nampak saya, interaction saya dalam Facebook atau nampak saya punya video-video saya dalam YouTube channel saya, anda mungkin dah tahu bahawa saya seorang peminat hobi drone dan FPV. Jadi saya dah berjinak dengan hobi FPV ni dah sedekat 3 tahun dah. Jadi sepanjang 3 tahun ni saya dah beli macam-macam barang berkaitan dengan FPV dengan drone. Jadi ada beberapa barang tu saya rasa mungkin saya dah tak berapa nak guna dan saya rasa saya nak jual atau let go lah. Jadi barang-barang tu saya fikir saya boleh let go sebagai satu package. Jadi saya fikir barang-barang yang saya plan nak let go atau jual tu, anda boleh nampak dalam skrin. Barang yang saya nak jual tu saya boleh panggil dia package FPV drone ready to fly. Maksudnya dia, bagi saya, pendapat saya, dia lengkap lah kalau anda mula nak berjinak dalam dunia FPV. Saya rasa package ni boleh consider lah untuk anda bermula. Jadi barang-barang yang saya plan nak let go tu, satu, Radio Master TX16 radio transmitter, itu remote controller. Dia ada dia punya goggle, itu jenama Ishin EV300D. Lepas tu ada 2 biji drone yang saya nak let go, ataupun quadcopter yang saya nak let go. Satu adalah Whoop kecil, Mobila 6. Dan satu lagi tu kategori drone freestyle jenis yang 5 inch, 5 inci. Selain tu ada juga aksesori untuk charging bateri, yang termasuk ada bateri lah. Biasanya ialah kalau kita nak jual barang dalam online ni, biasanya kita posting kat Facebook ke, letak kat Mudah atau Carousel ke kan. Saya akan plan buat benda yang sama lah. Tapi saya fikir juga, mungkin saya rasa kalau saya boleh buat satu macam video ringkas, sekurang-kurangnya dapat saya memberi sedikit penjelasan ringkas tentang barang-barang yang saya plan nak jual ni lah. Jadi saya rasa mungkin sekurang-kurangnya saya harap dengan video ni dapat memberi sedikit pencerahan. Jadi bagi mereka yang berminat, sekurang-kurangnya tahulah apa benda tu dan boleh nampak. Dan saya boleh terangkan sedikit sebanyak berkenaan barang-barang tu lah. Jadi untuk sesi penerangan tu, jadi saya rasa mudah saya onkan saya punya video capture device, saya punya webcam. So saya kata tadi ada beberapa barang saya plan nak let go. Barang pertama yang saya plan nak let go adalah saya punya remote controller atau radio transmitter. So inilah dia radio controller yang saya plan nak let go tu. Rasa tak tahu boleh nampak tidak dalam skrin sebab kotak ni agak sedikit besar. So radio controller, radio transmitter ataupun remote controller untuk drone yang saya plan jual ni adalah jenama Radio Master TX16S. So sekali dengan box original saya simpan ni. So anda boleh tengok. So saya kotak tu dia datang dalam dia punya box macam ni pula. Dan ini dah dia radio controller ya. So selain pada radio ni, tadi kotak tu dia ada yang punya foam casing ni. Selain tu nanti saya cerita ada dia punya spare joystick ni, end stick tu, dan juga ada quick start guide lah. Let's go for the radio. Macam saya kata tadi, so inilah rupanya radio dia, jenama Radio Master TX16S. Saya rasa pakai radio ni rasa bulan Ogos tahun lepas lah. Jadi inilah rupa dia. So radio TX16 ni adalah jenis multi protocol. Mungkin kalau nak mudah saya nak share dengan anda dia punya feature.
Radio Master ni antara saya kata specification yang saya kata boleh highlight lah specification dia macam dari segi size tu okey. Okay, so yang penting bagi saya dia punya highlight dia adalah ni lah, dia punya satu ni adalah kategori multi protocol radio maksudnya dia boleh support protokol yang pelbagai. Nanti saya akan ceritakan lebih sikit pasal benda tu. Satu lagi dia support touch screen. Okay, touch screen dan ini hanya untuk version yang whole gimbal version. Okay, ni satu benda yang saya nak highlight. Radio Master TX16 ni actually dia manufacturer Radio Master tu ada buat dua version. Satu version tu dia panggil version biasa saya rasa. Dia panggil biasa. Satu lagi tu yang saya ambil ni ada version whole gimbal. Whole gimbal ni maksudnya dia punya benda ni, dia punya stick ni, yang whole gimbal ni dia lebih, kata kategori lebih bagus lah anda boleh check out misalnya kat internet, anda boleh nampak kalau ada nampak Google untuk nak beli radio TX16S ni, akan perasan ada dua jenis harga tu berbeza. Satu tu ada sedikit murah okay, yang murah tu dia pakai gimbal potentiometer. Jadi yang satu version yang lebih premium sikit tu dia guna whole gimbal. So whole gimbal ni dia lebih accurate yang potentiometer tu dia kurang accurate. Dan sebagaimana yang saya kata tadi, kalau tengok dekat website pun dia dah cakap version yang whole gimbal ni dia ada touch screen. Saya tak pasti sama ada yang version potentiometer tu ada whole gimbal tu tidak Okey, tapi yang ini memang ada touch screen, nanti saya boleh tunjukkan. Okey, saya betul dia ada built-in charger, separate USB Type-C port for charging data simulator, external SD card, input navigation semua tu. Okey, so itu sikit highlight tentang dia punya feature. Okey, balik pada radio, mungkin pertama sekali saya nak share saya beli radio ni termasuk sekali dengan bateri dia. Memang bateri Radio Master, jenama Radio Master. Bateri 5000 mAh, 7.4 volt 2S lah Okay, so saya beli ni sekali dengan radio ni. Okay. Kalau tak nak ni, ada setengah orang tu beli, dia boleh aja beli apa tu, bateri jenama lain lah. Tapi saya beli ni paket sekali dengan jenama apa dia punya branded brand bateri pun sekali lah. Okay. Okay, so dah saya onkan dulu. Welcome to OpenTX. Throttle warning. Flight mode land. Engine Okay, so inilah dia radio dia. So radio TX16 ni satu radio yang bagi saya kata waktu dia keluar tahun lepas tu kira one of the top radio lah. Ramai orang kita memang go for this radio, termasuklah saya sendiri sebelum tu saya pakai jumper T8SG. Jadi kalau tengok radio ni dia kata almost kata full feature radio lah Kalau tengok dari segi switch dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 switch. Lepas tu dia ada knob lagi 2. Lepas tu termasukkan butang-butang ni semua, memang banyak feature. Dan maksudnya kebanyakan orang yang ambil ni bukan takat main drone. Maksudnya setengah orang yang main contohnya kapal terbang, fixed plane. Fixed plane dia orang penting kena ada macam knob semua ni sebab dia nak kena adjust servo apa semua. So bagi saya pula kenapa saya beli radio ni dulu, sebab saya ada satu drone dia pakai sistem INF. Sistem INF dan drone tu dia ada beberapa feature yang memerlukan saya ada lebih switch lah. Just nak tunjuk contohnya sekarang saya satu radio jumper T-Lite. Kalau tengok radio ni dia ada 4 switch saja jadi tahun lepas waktu saya plan nak beli radio ni, salah satu sebab drone saya itulah INF XL tu sebab saya nak pakai beberapa feature macam nak assign switch untuk buat position hold, altitude hold apa semua tu. So sebab tu saya decide pakai radio ni. Okay, so boleh tengok dan macam saya kata memang saya pakai betul-betul tahun lepas. Anda boleh tengok saya ada dekat 9 drone yang saya guna dengan radio ni tahun lepas
INF XL, FNC 230, Mobila 6, ada Tyro line of sight saya, Crux 3, drone saya yang terbaru X220 HB dan juga yang Gilang. So ialah ada 7 drone yang saya pakai dengan radio ni. Apa lagi yang saya nak cakap, feature itu nanti anda boleh go through sendiri. Macam saya kata tadi, yang penting macam kata tadi, version Hall Gimbal ni dia ada touchscreen. Cuma sekarang ni touchscreen tu dari segi fungsi tu tidak belum diimplement. Maksudnya radio ni dah ready untuk support touchscreen. Maksudnya kalau future OpenTX dia update firmware, kita boleh pakai touchscreen, radio ni dah ready. Okay, just nak confirm yang radio ni betul tidak ada touchscreen. Dia ada satu teknik sebenarnya. Okay, rasanya kat bahagian hardware. Okay, bahagian analog ni. Okay, anda nampak tu ada touch panel kan? Okay, kalau nampak tu. Bila kita touch, nampak tu dia akan bagi koordinat. So just nak confirm radio ni memang support touch panel. Nanti bila OpenText keluar feature touch panel, radio ni memang dah ready to support touch panel. Okay, jadi saya tak pasti, macam saya kata tadi, ada satu version TX16S yang potentiometer tu saya tak pasti dia ada touchscreen atau tidak. Okay, so itu satu kelebihan radio yang inilah. Macam saya kata, satu lagi saya dah sebab saya salah satu drone saya guna sistem firmware INF, jadi saya dah install kat macam luar script untuk support INF. Jadi saya ada satu posting dalam Facebook, anda boleh nampak bila saya link drone saya tu dengan radio ni, anda boleh nampak macam bila saya orang kata gerakkan drone tu, yang level ni semua boleh gerak-gerak, bateri, heading, satellite apa semua tu boleh nampak, location semua ada, boleh nampak dekat screen lah. Okay, so macam kata, sebab tu kenapa ramai juga orang kata yang orang pakai fixed plane ataupun fly line of sight, dia suka pakai radio ni sebab screen dia besar dan kita boleh nampak banyak information. Tapi bagi pilot macam saya yang lebih pada FPV pakai goggle, ialah dah pakai goggle tak nampak jugalah screen ni sangat, so tak ada keperluan sangat. Tapi satu kelebihan yang bagus. Apa lagi yang saya boleh kata pasal radio ni, main feature dia charging kat belah bawah, dia ada USB, dia guna USB Type-C. Maksudnya kalau kita plug kat wall charger pakai USB Type-C cable, dia terus charge bateri, so tak perlu nak keluarkan bateri untuk charge, kita boleh charge terus. Dan satu lagi, dia ada satu lagi port kat atas ni, dia ada SD card untuk firmware. Dan boleh nampak tak, mungkin susah sikit nampak apa, gelap tapi dia ada USB Type-C dan juga dia ada DSC tu saya tak pasti untuk apa, saya kena check dekat tu lah. Ok, macam kata tadi, satu lagi, radio ni anda boleh plug directly kepada komputer sebagai simulator. Jadi mungkin saya boleh tunjuk lah. Ok, saya plug. Ok, so dah connected. Just nak tunjuk je lah. Maksudnya ok, so saya gunakan contohnya kalau anda ada simulator macam lift off ni, boleh check lah. Control. Ok, so nampak, so dalam macam game lift off, dia nampak gimbal ni, radio ni dia apa kata identify sebagai FR Sky Taranis. Ok, so functioning lah. Just nak to show boleh jalan tak jalan, mungkin kita buat satu free flight. So saya kata tadi, ni yang satu orang kata bagus pasal radio macam ni. Anda boleh pakai dengan simulator macam lift off. Satu lagi simulator yang saya pakai adalah drone leap. Tapi saya suka lift off ni sebab dia gunakan track yang setengah-setengah track tu adalah track yang betul-betul di real world. Macam contohnya Bardwell Yard ni ada kat rumah Joshua Bardwell, jadi anda boleh check siapa tu Joshua Bardwell. So track ni memang kat rumah dia. Macam contohnya ada Paris Drone Festival pun track yang betul kat dunia. Hanover dia ada Dubai punya racing track. Jadi just nak show macam contohnya macam rumah si Joshua Bardwell ni pun saya selalu juga kata apa fly, kita pakai drone ni je, just show bahawa semua ni boleh jalan. Tapi okay,
saya kecilkan sikit supaya anda boleh tengok. Okey. Jadi kalau siapa-siapa yang kalau beli radio ni nanti, kalau ada komputer yang capable, anda boleh install kata simulator lift off ni, bolehlah ya, nak practice buat freestyle ke, nak racing ke kan. Jadi sebelum fly betul-betul tak bolehlah practice macam-macam trick dan maneuver kat sini ya. Okey. Itulah ending lah. Okey. So bolehlah just kata apa, happy je. Okey. So nampak, so itulah apa lagi yang saya nak cerita pasal video ni. So itu je lah kot. Okay, so macam kata ini adalah video dia. Okay, seterusnya macam kata tadi, saya bagi sekali dengan ada next strap next strap. Okay, saya bagi sekali dengan next strap. Radio ni agak berat sebenarnya. Kalau pegang tangan macam tu dia agak lenguh. Pasti kalau sekali dengan bateri, tak tahu anda boleh nampak tidak, tapi berat dia 911 gram. Jadi memang kena pakai neck strap lah. Kalau kita ni bila kita main tu, kalau berdiri lah memang kena pakai neck strap ni. Okay, dari segi orang kata satu benda yang saya bagi adalah dia punya end stick tadi tu. Okay, original Radio TX Master datang dengan stick yang macam ni. Ini yang dia punya original stick yang dia rupa macam ni. Tapi sebab saya jenis yang pakai thumb, jadi saya ada beli yang ujung ni macam lebar sikit. Jadi kalau anda tak suka, anda boleh kata apa, ada setengah pilot tu dia panggil pincher style. Pincher style maksudnya dia style lain sikit. Dia maksudnya dia pegang macam ni. Maksudnya dia pegang macam tu. So bukan letak macam ni. Dia pegang macam ni. So tak sesuai lah kalau pakai yang stick end yang ni pula. Okay, so dua-dua option ada. Saya include sekali dua-dua kata apa, end stick tu. So inilah lagi apa lagi okay, selain tu kata lebih pasal radio ni boleh check out kat internet, banyak information apa semua tu. Alright, so next part yang jual adalah goggle. Okay, so goggle okay, goggle ini goggle yang saya plan nak let go tu. Ini memang saya punya daily driver untuk buat masa sekarang ni lah. Okay, so inilah dia goggle dia, Ishin EV300D. Okay, so dari segi kata apa, dari segi feature, boleh tengok juga kat website ada beberapa key features. Okay, satu kenapa saya beli ni bukan masa yang sama saya beli saya punya radio Master TX16S tu. Dia warna screen feature tu, dia punya screen resolution 1280x960, dual screen maksudnya dia ada screen, individual screen separate. Dia punya field of view 42 degrees. Tak nampak pula. Okay, macam tadi screen resolution 1280x960 dual screen so tu different dengan box goggle. So ni ada dual screen, FOV 42
degrees. Lepas tu aspect ratio boleh tukar, negative 43 can be switched to 16:9. Okay, so adalah feature-feature lain. Dia support 3D yang kata kalau siapa sambung kat PC, yang saya boleh tunjuk juga. Dia ada fan, ada kipas, maksud kita tekan butang. Jadi kalau macam kita dah berkuap kat dalam Google tu, kita tekan button ni, nanti fan dia jalan, dia boleh pull out the, orang kata apa, kita punya udara panas dalam muka kita lah. Okay, so satu benda yang dulu waktu saya decide untuk beli Google ni, obviously ada beberapa kata apa option kat market, tapi salah satu reason kenapa saya pilih EV300 ni adalah pasal feature ni dia punya IPD adjustment dan dia punya focus sebab waktu EV300 ni keluar tahun lepas, boleh check out review lain pun kata satu benda feature yang bagus adalah dia punya ni adjustment ni untuk IPD dengan focus. Jadi mudah kita nak adjust kita punya kata je lah lens positioning tu dengan juga focus tu dia main toggle pusing-pusing macam ni je. So macam saya memang sebab saya ada rabun sikit, jadi nak kena adjust lah jadi itu ada feature. Cuma saya nak kata salah satu benda mungkin kalau anda check up pasal EV300D ni mungkin akan nampak ada beberapa orang kata apa macam orang kata macam info dalam internet katakan Google ni ada masalah. Memang waktu drone ni waktu mula Google ni waktu mula keluar memang ada masalah pasal isu latency. Latency maksudnya kata bila daripada image tu sampai pada drone ke Google, dia ada macam delay sikit. Tak salah saya waktu mula-mula keluar tu agak lama saya sampai berapa 78 millisecond ke 100 millisecond. Dalam FPV dia berkira juga benda-benda sini jadi waktu saya decide nak beli tu, waktu tu memang saya dah aware pasal isu ni, pasal latency tu, tapi waktu tu memang Ishin dah ada firmware update dan juga beberapa orang kata otai FPV yang review Google ni ada yang dah buat update dan dia kata lepas dia buat firmware update tu ada orang kata daripada dah ada improvement lah dari segi yang kata isu latency tu dia dah kata dari segi soft lah. Jadi kata bagi saya sebab cara saya fly, saya lebih bukanlah kata racing maksudnya latency tu bukan satu yang sangat-sangat penting. Kalau ada setengah orang tu dia betul-betul nak Google yang latency tu sangat-sangat low itu memang kena pakai macam Skyzone ataupun Fat Shark dia punya latency betul-betul low, memang dia pakai untuk racing. Jadi bagi saya latency dia drop jadi macam tak saya 20 ke 40 millisecond macam tu, bagi saya tak rasa lah. So that's why saya kata waktu tu saya terus juga proceed juga pakai beli Ishin EV300 ni sebab saya suka satu screen dia 1280 by 960 resolution, juga IPD adjustment. Okay, selain itu waktu dia datang tu tak datang sekali antena, jadi saya dah bagi package ni saya termasukkan sekali dengan ada 2 antena kata apa ni Stubby ni, kata saya yang ini 5 dBi, yang ini rasanya 25 dBi ke 1.5 saya tak ingat lah. Itu, dan juga dia ada patch antena daripada jenama ORT tak boleh fokus dah. Okay, ORT Dual Shield ni 6.5 dBi patch antena kat depan, dia pakai tape je. Okay, selain daripada itu daripada Google saya include juga yang ni tak datang sekali dengan Google tu, dia saya order separately. Ni dia punya foam pad sebab yang original pad tu dia datang dengan macam ni. Ini original pad foam dia. Original foam dia pakai macam span hitam biasa je. Lepas tu selain itu dia adalah beberapa aksesori lain, diopter untuk lens, ada manual. Lepas tu dia ada yang strap ni untuk belah atas maksudnya saya tak pakai, saya pakai yang keliling je, saya tak pakai yang belah atas tu. Tapi setengah orang dia prefer ada benda ni kat atas, pun support juga Google daripada atas.
Okay, selain itu dia datang sekali dengan dia punya own kata apa power source lah power source. So mungkin kalau anda nampak dalam video saya pakai saya pakai bateri LiPo 4S je untuk charge, tapi sebenarnya dia ada datangan ni power source ni dia menggunakan bateri 18650. Okay, tapi bateri ni sebenarnya bateri saya guna bateri lama lah, dia dah tak berapa elok sebenarnya. Jadi kalau siapa yang beli ni, saya cadangkan belilah bateri yang baru 18650 yang baru. Dia hanya perlukan 2 biji. Bagusnya dia ada built-in charger. So kalau nampak ni dia ada micro USB port, plug je kat mana-mana charger, dia akan charge. Dan kita juga boleh check dia punya orang kata apa dah penuh tidak atau power level so itu satu yang kata benda yang termasuk dalam package ni lah. Jadi benda ni saya letak macam kata apa, letakkan ni ada dia punya tempat pouch ni untuk pasang. Jadi biasanya ini kat bawah patutnya, jadi apalah dia akan sambung kat sini. Okay, selain daripada tu tempat kata apa, dia ada SD card, dia ada built-in DVR. So kita boleh letak SD card untuk rekod. Jadi kalau anda tengok YouTube channel saya, nampak video-video yang saya share tu, kalau nampak yang jenis FPV feed tu, memang saya rekod guna Ishin EV300 MIDI lah. Sekejap, ini kena pasang buat tidak dia melekat. Okay, selain itu feature yang menarik pasal goggle ni, dia ada USB. Okay, USB pun satu juga menarik, dia ada micro USB port sini. Kalau tak nak guna yang DC power source ni, boleh juga gunakan USB. Maksudnya kita ada power bank, daripada power bank guna micro USB, cucuk kat sini pun boleh power kat goggle ni. Tapi tak tahu lah sama tidak, satu benda tak takut pasal USB, takut kalau USB cable tu loose kena pula kita tengah fly, tiba-tiba USB cable tu longgar, dia cabut, habis. Memang kata hilang FPV feed memang menjadi masalah Okay, satu lagi kelebihan EV300 ni, nampak dia ada micro HDMI port Okay, jadi just nak share anda. Macam tadi saya tahu anda nampak saya ada simulator macam liftoff. Jadi kadang apa yang saya buat, saya ada micro HDMI cable, saya boleh plug kat sini, plug dari kat tu. Jadi apa yang berlaku bila saya guna sama kat HDMI ni, maksudnya saya main simulator liftoff tadi tu, saya tak tengok dekat monitor, saya tengok dekat dalam goggle. At the same time, radio saya pun sama dengan komputer. Jadi betul-betul experience kata menggunakan simulator tu macam as if kita betul-betul, bukan kata exactly the same, tapi sekarangnya experience sama macam kita betul-betul terbang drone sebab kita pakai goggle dan kita pakai remote atau radio yang sama. Jadi kalau bagi mereka yang kata nak practice, dia membantu sebab ada beza kalau kita practice simulator pakai tengok screen banding dengan kalau kita practice simulator kita tengok melalui goggle. So saya kata tadi sebab dia ada HDMI, so kalau ada PC yang memang support ada HDMI, rasa kebaikan komputer hari ni memang support HDMI, just beli je kabel yang HDMI ke micro HDMI, boleh plug dan anda boleh practice dalam goggle ni itu satu kelebihan. Cuma apa lagi Okay, so saya kata tadi selain daripada tu dia ada casing dia ni. Lepas tu dia ada original packaging dia punya kotak asal tu. Kotak asal tu saya ada tertinggal kat office nanti, kalau siapa yang beli saya akan include sekali. Selain tu dia rasanya dia ada satu cover untuk dia punya receiver ni, VRX ni. Dia ada special cover kalau kita nak pakai yang aftermarket receiver, dia ada punya kata cover yang lain. Itu pun saya akan includekan sekali So inilah pula punya goggle. Alright, so what's next? Seterusnya adalah drone yang pertama. Okay, drone pertama inilah dia.
drone yang saya nak let go, package Mobila 6. Saya kadang fikir dia macam sayang pula nak jual Mobila 6. Dia bagi saya, dia sangat-sangatlah kata banyak membantulah. Satunya Mobila 6 ni dia satu whoop yang sangat kecil kecil je. Saya tengok aku pegang tapak tangan lah, besar ni je. Tapi dari segi flight memang enjoy. Walaupun dia kecil, dia memang kata dia boleh terbang. Ya, sebab dia full feature dari segi dia gunakan firmware Betaflight sama macam drone 5 inci. Kita boleh fly angle mode, acro mode. Jadi anda boleh check out contohnya just to share. Contohnya nanti saya akan bagi link pada video ni. Okey, ni saya nak share contohnya ni saya terbangkan Mobila 6 saya ni. Jadi satu good pasal drone ni, Mobila 6 sebab dia kecil tau. Jadi kita tak perlu risau. Satu lagi sebab dia wood, maksudnya dia ada macam propeller guard tu. Jadi kalau dia langgar kita pun atau langgar orang pun risiko untuk kecelakaan tu sangat. Hari ni memang saya saja yang hantar diri sendiri. Maksudnya benda ni memang risiko untuk kecelakaan yang sangat kurang lah. Jangan pula cuba buat benda ni gunakan kata apa drone yang macam 5 inci macam tu. Tapi macam kata dari segi capability dia boleh terbang in full acro mode. Maksudnya full acro mode maksudnya dia ini memang tak ada sistem betul. Jadi bagi mereka yang berkecil baru nak bermula dalam dunia FPV memang kalau dia bukan tanya saya pun belajar daripada otak-otak lain daripada kata apa YouTube. Orang kata kalau anda nak mula belajar FPV, nak belajar terbangkan drone acro mode full acro mode, maksudnya nak boleh buat flip, roll, power loop, segala jenis trick tu anda kena belajar control drone secara acro. Dan whoop macam ni pun dia masih lagi capable untuk buat setengah-setengah trick yang kata apa macam flip and roll tu Jadi sekurang-kurangnya kita boleh belajar kata asal ni macam ni contohnya saya buat flip. Jadi kalau angle mode anda tak boleh buat. Kalau acro mode baru boleh buat menunggu macam ni. So itu salah satu kelebihan yang kata apa whoop ni. So memang bagus untuk kata praktis. Satu lagi saya kata tadi sebab dia saiz kecil, kadang saya terbang dalam rumah. Kalau saya balik kampung pun memang saya make sure ini wajib ada. Sebab kalau hari hujan, drone lain tak boleh terbang, dia ni lah akan terbang kat rumah, kat porch. Memang saya kata memang satu ni lah. Cuma kenapa saya let go, saya dah ada whoop lain pula. Itulah. Ni yang whoop baru. Jadi saya fikir mungkin eloklah dia pergi untuk kata membantu orang lain pula belajar So inilah Mobila 6 dia. Dia punya kotak. Selain itu dia ada macam aksesori macam screw, propeller remover, termasuk sekali dalam ni. Lepas tu ada screw 2 biji. Lepas tu ada some spare propellers lah. Memang berapa banyak juga ni. Dan satu benda pasal Mobila 6 ni saya kata dia sebab dia sangat ringan. Dia berat dia 21 gram je. Kalau sekali dengan bateri pun rasanya dalam tak sampai 30 gram. Jadi kata dia ringan jadi lepas tu dia ringan, lepas tu dia tak ada momentum. Lepas tu kalau dia crash, dia langgar benda pun dia akan fleksibel, dia akan bengkok, dia tak akan patah. Sebab tu saya rasa atas semua drone saya, inilah drone yang paling banyak saya crash. Saya sudah beratus kali crash dan relax je, tak ada masalah Okay, so selain daripada package Mobila 6 ni, termasuk sekali dengan bateri. Okay. Bateri dan juga charger. Okay. So kalau original Mobila 6 ni datang dengan satu USB port charger yang dia plug dekat kata wall charger lah. Tapi kita hanya boleh charge satu bateri saja. So saya beli separately. Ini 6 port US 1S LiPo charger. Okay, tapi satu lagi benda yang menarik ni adalah dia ada dua power source. Satu kita boleh pakai kalau kita ada DC power source 9 ke 15 volt boleh. Satu lagi macam paling mudah sekali saya sambung dekat bateri lain. So kalau kita ada bateri macam ni 3S, sambung aja, dah boleh nampak kat situ. Okay.
So boleh nampak so dia pula tu boleh set pula power rating berapa M untuk charge macam ni 0.1 M, 2 M, 3 M sampai dia maksimum dia support total 1 M. 1 M per port, bukan the whole device setiap port tu 1 M. Jadi kalau satu lagi dia boleh tunjukkan dia punya voltage waktu kita charging. Contohnya kalau port 6 ni saya sambung bateri, kalau anda nampak nanti dia akan tunjuk tu tengah charging. Okey, port 6 charging dan bateri dia 4.33 volt. Nanti bila penuh dia akan tunjuklah, lepas tu dia akan tukar hijau Okey, cuma satu saya nak share, saya tak cadangkan charge guna 1 M Sebab satu benda saya perasan kalau saya letak setting power charging ni pada macam 1 M ataupun 0.9 M memang sangat panas. Benda ni jadi panas, saya macam risau sikit, dan juga bateri pun dipakai cepat. Wahal charging tu tak adalah macam laju sangat Jadi biasanya saya set dalam 6 ataupun 7 M dah cukup. Jadi satu bagus pasal ni, sebab dia 6 port tu kadang-kadang layan juga, sebab maksudnya tengah terbang tu kita charge 6 bateri sentak, dalam masa sama tengah terbang bateri lain tengah charge. Jadi memang sekali sesi terbang Mobila 6 ni kadang-kadang jadi lama sebab itulah. Dan satu lagi, saya kata tadi, yang saya jual sekarang ni, package saya jual ni termasuk dengan 11 biji bateri. Okey, 11 biji bateri. Okay, cuma saya nak teruskan cakap, bateri ni semua bateri lama. Jadi kalau nampak dia macam dah kembung sikit So bila kembung tu maksudnya dia dah ada sikit teruk. Kalau anda tengok dalam video, nanti saya boleh bagi link pada video saya tu, nampak biasanya kalau bateri baru Mobila 6 ni, dia boleh terbang patutnya 3 ke 4 minit kalau kita terbang santai lah. Kalau buat macam trik yang lebih sikit pun mungkin bawah atas sikit 2 minit tapi bateri ni ada setengah tu okey, setengah tu tak okey. Tak okey tu maksudnya kita plug, dia baru je terbang baru 30 saat pun dia dah keluar warning bateri tu dah teruk, dia kata kena landing. Kita panggil bateri sag LiPo sag. So dia akan tu kata bateri tu low, so bila kita tanggalkan, kita biarkan kejap nanti power tu naik balik. Tapi saya kata tadi terus saya cakap, setengah bateri ni bukan setengah, kebanyakan ni saya rasa macam dah tak apa elok lah. Jadi cadangkan kalau untuk Mobila 6 ni, beli yang bateri yang ni 1S 300 mAh. Satu bateri saya sekarang ni dia jual dalam harga RM12 atau RM13 lah. RM12 atau RM13. Okey lah. Tak salah saya kalau DJI FPV drone bateri saja 700 700 banyak bateri boleh beli tu. Okey, so tu package Mobila 6. Saya kata bagi siapa yang nanti beli package ni, awal-awal tu saya cadangkan terbang yang ni je dulu, praktiskan dulu. Stabilize mode pun okey, setengah orang memang layan juga. Racing guna Mobila 6 ni, gunakan stabilize mode pun cantik. Lepas tu kalau keluar terbang outdoor, change pada full acro mode, bolehlah power loop sikit ke flip. Dia tak sama lah macam 5 inci, tapi yang penting mereka kata bila kita mula berjinak dalam dunia FPV, kita akan perlukan sesuatu yang mudah untuk kita belajar basic control quad, dan bila dia crash dia tak perlu risau Macam tadi dia crash lah banyak kali pun tak ada masalah. Kalau drone yang besar crash, patah, habis sesi itu. So lepas tu drone macam ni mudah untuk kita belajar. Okay, so itu pasal Mobila 6. Seterusnya barang keempat adalah drone 5 inci freestyle saya. Ni pun saya nak let go. So inilah dia drone yang saya nak let go tu. Saya panggil ni DIY Custom FNC 230 drone. So macam saya kata tadi, ini custom DIY, maksudnya model ni kalau beli tak ada macam setengah brand tu, macam iFlight, Nazgul ke Dayton Roma semua tu, you beli dah siap. Yang ini memang saya custom DIY sendiri. Maksud setiap komponen tu memang saya beli separately, ikut suka hati saya waktu tu lah. Dan
Macam kata saya dah 3 tahun main kata mencuri bidang hobi FPV, memang suka banner drone. Jadi kalau dah ingat baik pun saya tak ingat komponen semua macam campur. Cuma just to run through specification tu ada actually dalam video demo flight kat YouTube. Kat situ pun saya dah letak the full selection, tapi just to run through. Frame dia adalah jenis frame FNC 230. So maksudnya dia size dia adalah 230 mm ujung ke ujung. So kategori freestyle, sebab dia freestyle biasa bateri kat belah atas. Kalau racer tu biasa bateri belah bawah. Selain tu motor dia size 2306 2700 kV ESC pula adalah jenama RC PL Heli 35M 35M power dia, individual ESC. So ada squad tu, ada setengah quad tu dia beri ESC single board. Yang ni saya buat dulu, saya decide nak buat individual ESC. Ni macam lead drip lah. Lead drip dia suka quad dia individual ESC. Saya pun konon nak buat macam tu lah, individual. Cuma individual ni satu benda yang bagus kalau satu ESC tu rosak, anda hanya perlu replace ESC yang rosak. Kalau kita pakai ESC yang 4-in-1 tu, kalau satu ESC tu rosak, walaupun dia satu board, tapi kalau satu ESC tu rosak, kita kena buang the whole board. So itu pros and cons dia lah. Individual ESC. Dia punya flight controller adalah jenis Omnibus F4 SD kat sini. Dia AIO, maksudnya flight controller dengan power distribution board PDB dia join sekali, so dia tak ada separate board. So nampak ESC dia terus sambung pada flight controller. Kamera ni saya jenama Mista FPV 1080p, kononnya HD lah, tapi gambar dia memang agak clear. Dan satu benda, kamera ni dia memang sesuai untuk frame ni. Sebabnya kalau tengok drone sekarang ni, FPV drone sekarang ni, dia punya kamera biasanya kecil. So kalau kita pakai kamera kecil, kita letak kat frame ni, dia akan terduduk kat belah dalam. Jadi nanti dia punya field of view tu block. So dia memang sesuai untuk kamera yang besar macam ni. Ini standard, dulu standard size ni 21mm. Susah kan nak cari sekarang ni Rasa kalau macam Cadex, Runcan sebenarnya biasanya pun dia pakai yang 19mm. Apa lagi VTX saya gunakan daripada Ishin Tyro 99 saya dulu. Tyro tu sendiri dah lama hilang dah gone, dah crash nak kata tu, tapi parts dia punya VTX saya masih guna hari ni. Saya model dia XF5802 dan digunakan antena Foxeer Lollipop Nano ni. Cuma saya nak cakap satu benda. VTX ni patutnya dia connector dia guna MMCX. Tapi hari tu rasanya ada masalah dengan MMCX connector tu, dia macam patah belah dalam dan dia kacau kata signal Jadi apa yang saya buat, saya check balik, mereka kata mungkin ada patah dalam tu. Apa saya buat, saya buang je dan saya terus direct solder guna wire, saya solder terus antena ni ke VTX. Ni tak nampak lah sini, tapi maksudnya VTX dengan antena ni dia dah kira macam satu set lah, dia tak boleh nak separatekan sebab kita tak boleh tukar antena lain dari segi receiver, dia gunakan FLI 14, menggunakan protokol FlySky AFHS 2A lupa cakap, punya Mobila 6 tadi tu dia menggunakan protokol FrSky. Yang ni FrSky, yang ni guna FlySky. Lepas tu radio saya multi protokol, so tak kisahlah nak pakai yang ni FrSky punya support, yang ni FlySky punya support. Apa lagi saya package sekali dengan satu biji bateri 4S. Just remember drone ni design untuk 4S LiPo lah. Kalau cucuk 6S rasa boleh terbakar. So make sure kalau lepas ni pembeli kalau beli drone ni bateri beli yang 4S Yang ini size 1500mAh. Saya ikut dengan GoPro
GoPro Hero 5 Session. Jadi saya akan kata bagi juga nanti satu link orang kata apa video kat YouTube untuk demo flight FNC ni. Memang saya buat video tu memang khas untuk orang kata untuk ni lah, kalau nak jual FNC 230 ni saya just nak show yang drone ni boleh terbang lah. Bukanlah saya cakap je, memang saya terbangkan beberapa hari lepas. Lepas saya terbangkan buat video ni, tak ada terbang lagi dah. Saya takut apa, takut nanti kalau saya fly macam biasalah, saya ni kalau dah fly nanti kan mulalah nak buat trick yang kan takut saya crash kan pula. Jadi lepas buat video tak adalah lagi terbang, tapi rasanya okey. Selain daripada tu, selain daripada drone tu, saya termasuk tadi apa yang saya akan beri adalah ada spare propeller, ada ada propeller Gemfan 5147 Hurricane. Yang ni yang termasuk sekali dengan drone ni. So yang ni sebenarnya ada lagi 3 pasang, maksudnya 6 propeller, 3 counterclockwise, 3 clockwise. Lepas tu saya cakap prop ni sebenarnya daripada Tyro 99 7 pasang, maksudnya 14 propeller. Tapi ni dia dual bit. Dia punya performance tu saya kata kalau awal-awal belajar terbang tu still okay. Nanti kalau anda dah kategori dah mula start guna trick-trick yang lebih canggih, kena pakai yang 3 blade lah. Tapi awal-awal boleh pakai yang ni, boleh lah. Tapi malah saya tak guna dah, saya maksudkan sekali. Selain daripada tu, FNC 230 juga termasuk juga saya bagi sekali dengan ada spare part yang ada termasuk sekali. Ada satu arm. Arm ni dia ada 2 design. Yang ni untuk belakang. Maksud saya betul lah belakang. Betul lah. Ini untuk belakang. Maksudnya dia boleh pasang belah kiri atau belah kanan. Dia pusing satu. Lepas tu yang ini dia bentuk lain sikit. Ini untuk depan. So dia macam ni ataupun macam ni. Okay. Selain itu dia ada satu bottom plate belah bawah ni. Lepas tu dan juga ada dia punya canopy assembly. Okay, terus terang saya kata bukan saya beli ni separately. Dulu waktu saya beli FNC frame ni saya beli siap 2 serentak. Sebab waktu tu memang saya plan nak buat 2 quad dan memang saya buat 2 quad. Frame yang sama FNC 230 tapi internal lain-lain. Satu tu dia run individual ESC, satu di FNC tu dia guna yang fly stack yang 4-in-1 ESC. Motor berlainan. So yang drone satu tu saya crash, saya patah, lepas tu saya guna sampak tu untuk buat drone lain. Lepas tu saya ada spare. Kata spare yang ni sebenarnya datang daripada drone yang crash tu lah. Drone ni sendiri saya kata kalau anda tengok, saya tak tahu boleh nampak tidak, memang kalau saya kata tak pernah crash saya tipu. Memang tak tahu boleh fokus. Nampak tu memang nampak ini kotor siap dia. Nampak boleh cheat lah. Boleh fokus lah. Okey, mungkin susah nampak tapi boleh nampak lah ini. Memang pernah beberapa kali crash yang kuat ni. Rasanya in fact waktu buat video yang terbaru tu pun sebenarnya saya crash. Saya cuba buat split S, salah budget, saya pergi langkah pokok tapi tak ada masalah. Saya kata ni satu pasal drone carbon fiber traditional macam ni, it takes a lot to break this kind of quad. Dia rasa ni saya hantam dahan pokok tu betul-betul straight on. Propeller pun tak kata apa, tak bengkok. So that's one good thing lah. Mungkin kalau boleh cakap kat YouTube channel saya mungkin ada video-video lain. Saya rasa ada setengah video tu ada pasal bukan pasal flight yang FNC tu ni. Saya satu flight tu memang nampak dia saya crash yang quad ni atas jalan jalan tar. Memang terbalik. Lepas tu saya langgar divider lagi, tapi dia tak patah, cuma kata dia ada scrap dekat belah arm carbon fiber ni. Okey, dan kalau tengok motor ni pun nampak ni, ada satu motor nampak tu siap bengkok lagi dia punya bawah ni tapi tak ada masalah. Dia hanya kosmetik saja, bagi setakat ada performance okey. Cuma PID tuning saya kena adjust sikit lagi lah. Sebab saya
bab-bab tuning ni kadang saya malas sikit, saya pakai PID tujuh orang lain aja. So itu selain daripada ARM itu, saya juga ada spare 2 ESC, Hub RC35BL Heli ESC tu. So just nak tunjuk boleh jalan tak jalan, bukan nak terbang tapi just nak power on, just to show with you. Okay, so saya suka set saya punya LED untuk Hub RC. ESC ni warna merah kat belah belakang dan hijau. So at least kalau kadang saya pernah agak cuba terbangkan belah malam sebab saya perlukan indikator mana belah depan belakang, sebab tu saya suka set colour lain-lain. Okay, macam saya kata tadi, sekali kita masuk dengan GoPro Hero 5 Session. Tapi kalau anda pakai kamera, anda kena usahakan sendiri untuk cari macam mana nak mount. Saya pun tak pasti sangat, ini saya DIY sendiri ni cara nak mount ni. So kalau ada Hero 5 Session atau Hero 4 Session, boleh mount kat sini. Okay, and finally package ni terakhir sekali adalah 3 to 4S LiPo charger dan juga LiPo 7000 mAh. Okay, so inilah dia fast charger. So dia ada sini 3S, kat belah sini 4S. So kalau contohnya 4S, kalau kita boleh ke kalau cuk, okay, boleh nampak So 4S, so boleh plug, charge lalu ni 3S. So yang LiPo ni saya bagi sebab saya kata tadi, saya gunakan LiPo ni sebenarnya untuk charge yang Mobila 6 punya charger tadi tu. So basically boleh guna yang ni untuk charge 4S LiPo untuk yang drone FNC, dan boleh charge yang 7000 mAh LiPo ni untuk, lepas tu boleh plug yang LiPo ni pada charger LiPo 1S untuk Mobila 6. Okay, satu benda saya lupa pasal FNC 230. Okay, FNC 230 bukan tak FNC lah, mana-mana drone 5 inci biasanya masalahnya bukan masalah pasal nak tukar propeller. Okay, ini satu benda biasanya dicadangkan siapa member ni biasanya dia akan ada tools ni lah. Ada tools saya ni, dia macam plier khas, dia ada macam ada kata silikon tu. Lepas tu dan juga ni semua kalau drone 5 inci dia punya nut ni dia panggil 8mm M5, tapi dia guna size kalau plier tu 8mm. So kat sini lah. So biasanya kalau kita nak pegang guna tangan memang tak boleh lah biasanya. So biasanya saya pakai plier macam ni. Tapi so saya cadangkan bagi owner, kalau siapa yang beli drone nanti check it out lah, rasa ada jual kat online spana dengan benda ni. Yang ni lagi mudah, ni 8mm spana biasa boleh pakai adjustment plier memang boleh sebenarnya. Okay, cuma kalau anda tak ada lagi spana ni, macam dulu lah waktu saya mula-mula profesi motor, saya tak ada spana ni, apa yang saya buat, saya nak tukar motor, ini saya nak share lah, saya akan include sekali. Ni ada tube getah ni, dia tube silikon ni. So, saya pernah nampak dulu ada orang dia pakai plier macam ni, tapi dia terus pergi cengkang kat motor, memang habis, memang calak lah. So macam saya dulu tengok ada dekat YouTube, dia kata pakai getah dia senang. So macam tu je lah. So apa yang saya buat, sarung dia macam getah ni, macam ni kat sini, macam lebih kurang macam ni lah, lebih kurang lepas tu make sure pakai plier ni, grip yang kuat sangat cukup. Lepas tu pakai plier ni macam tu je lah. Tapi kalau mudah beli ya plier size 8mm, itu kat Malaysia DIY boleh jual kan. Jadi boleh pakai tadi, saya cadangkan sementara tu pergilah order yang plier yang betul tu. Tapi
Yang getah ni saya bagi sekali. Kalau tak ada, ambillah getah tayar kereta ke, tube basikal ke, asalkan kita boleh grade motor tu. Okay. So apa lagi yang saya lupa atau miss out? Okay. Berkenaan dengan drone tu, Mobila 6 dan juga FNC 2T dari segi range dia tak pergi jauh sangat lah. Mobila 6 tu sebab dia dia SPI, kata maksudnya dia punya receiver tu on board, jadi dia tak boleh pergi jauh sebenarnya. Berapa rasa 200 meter tu dah kira jauh lah untuk Mobila 6 FrSky protocol. Flight mode land. Engine off. Okay, dia guna FrSky D16, dia pakai dia pakai FrSky D16 dan FNC saya ingat itu lebih FNC pakai FlySky. Misalnya kali tadi radio ni dia support multi protocol, so pelbagai protokol support, dan in the future kalau siapa yang beli radio ni nanti nak terbang lebih jauh, mudah aja sebab radio masa ni dia support boleh install modul lain macam TBS Crossfire module, TBS Crossfire Micro. Ini boleh pakai macam FrSky R9M modul boleh install kat sini. So kalau nak pergi lagi jauh boleh upgrade pasang je modul tu. Tu nanti dia kata for orang yang baru mungkin sooner or later you will find out about it lah. Tapi masa ni dari segi capability boleh je untuk upgrade. Termasuklah macam contohnya FNC 230 ni, kalau selamat lagi lah drone ni, lepas tu nak terbang jauh lagi boleh tukar ni receiver ni, masukkan yang receiver macam kata TBS Crossfire. So rasa itu sajalah kata penerangan singkat saya package yang kata apa, FPV drone ready to fly ni. Okay, so sekarang saya dah kata apa, just to recap balik barang-barang yang saya jual dalam package ni. Radio Master TX16S radio transmitter, termasuk sekali yang bateri 5000 mAh 7.4 volt, 2S neck strap, SD card firmware termasuk dalam, original packaging box termasuk sekali, FPV goggle Ishin EB300D, termasuk sekali dengan kata apa, power battery case tadi 18650 battery case and charger. Lepas tu termasuk dengan antena tu odd dual shield dengan yang 2 biji antena stabil tu. Aksesori mereka tadi foam, ada dia punya macam diopter. Lepas tu termasuk dengan washable pad tadi tu. Kata tadi boleh washable lah, masuk yang washing machine, basuh je. Lepas tu dengan original packaging box saya kata ada dekat office, kalau siapa yang beli nanti saya akan includekan sekali. Lepas tu Mobila 6 1S Whoop Tiny Whoop FPV drone, FrSky DA protocol sekali dengan 11 biji bateri GMB 1S LiPo yang saya kata tadi condition teruk, elok beli baru je. Tapi untuk permulaan masih boleh 11 biji bateri tu maksudnya sekurang-kurangnya anda boleh terbang selama 15 minit ke 20 minit lah. Jadi setiap 1 minit atau 2 minit kena tukar LiPo baru. So okay. Spare propellers sekali dengan accessory dengan original box. Lepas tu yang FNC 230 5-inch freestyle FPV drone, masuk dengan 1 biji GMB 1500 mAh 4S LiPo, spare part 1 front arm, 1 rear arm, front canopy assembly dengan bottom plate. Lepas tu ada 3 pasang propeller Gemfan Hurricane 5147. Saya memang cadangkan kalau lepas ni anda boleh try. Saya suka Gemfan Hurricane 5147 ni. Lepas tu dan juga yang 7 pair Ishin Tyro dengan 5138 dual blade props yang ni. Jadi mungkin kalau owner baru, kalau ialah tercrash ke, terlanggar, jatuh-jatuh yang tak teruk ke, propeller bengkok, boleh gantikan yang ni. Dan finally yang tadi tu 3-4S LiPo fast saja, termasuk bateri 7000 mAh 3S. So berapakah harga total package ni?
Okey, harga package ni adalah 2299. 2299. Okey, so itulah harga dia. Kalau anda tanya kenapa saya nak let go, macam saya kata tadi, setengah-setengah drone ni atau ni saya dah ada barang baru, saya dah ada controller baru, saya ada drone pun bukan controller baru, saya drone sekarang pun dah ada dekat 10 biji. Jadi tak semua drone tu saya akan terbang. Jadi bagi saya kata ni macam Mobile 6 saya ni, rasa dah berapa lama saya tak terbangkan. Masuknya FNC 230. Jadi sebab saya plan nak jual sebab duit ni nanti saya akan guna untuk projek lain. Memang saya dah ada plan untuk buat eksperimen, buat drone baru, kategori lain yang saya tak pernah cuba. Memang bagi saya, saya sukalah mencuba eksperimentasi buat drone yang pelbagai. Mereka kata nak beli, boleh dia beli drone yang dah siap. Tapi tak tahu, bagi saya memang suka, kata seorang suka yang dari kecil suka main Lego, suka membina. Jadi memang saya suka membina sesuatu. Jadi kata itulah reason kenapa saya nak jual. Okey, so sekian perkongsian saya. Jadi sekiranya anda ada sebarang persoalan, boleh kata apa, mungkin PM atau DM saya dalam Facebook sekiranya anda ingin tahu lebih lanjut tentang package tu yang saya nak jual ni. Alright, okay, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum.